Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Diharapkan semua murid dalam keadaan sihat sejahtera. Saya, Cikgu Afan akan mengajar kalian subjek Bahasa Melayu yang bertajuk Pembersih Udara Semula Jadi. Untuk pengetahuan murid-murid, tajuk Pembersih Udara Semula Jadi ini terdapat pada muka surat 144 dalam buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Diharapkan semua murid sudah pun bersedia untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini iaitu 1.1.1 mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran yang terdapat dalam situasi formal. Objektif pembelajaran pada hari ini iaitu pada akhir pembelajaran dan pemudahcaraan, murid akan dapat mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran berdasarkan 4 maklumat mengenai pembersih udara semula jadi yang terdapat dalam situasi formal. Kedua, mencatat 4 maklumat mengenai pembersih udara semula jadi yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk grafik. Kriteria kejayaan pada hari ini iaitu murid berjaya mendengar, mengecam sebutan dan menyebut semula ujaran berdasarkan 4 maklumat mengenai pembersih udara semula jadi yang terdapat dalam situasi formal. Kedua, murid berjaya mencatat 4 maklumat mengenai pembersih udara semula jadi yang dibaca, dilihat dan didengar dalam bentuk peta pokok. Pernahkah murid-murid mengetahui pokok-pokok yang boleh membersihkan udara di sekeliling kita? Ya, tentu ada murid-murid yang pernah mendengar ataupun mengetahui tentang fungsi ataupun kebaikan pokok-pokok yang dapat membersihkan udara di sekeliling kita. Antaranya di sini, murid-murid dapatlah lihat beberapa keping gambar yang menunjukkan jenis-jenis pokok yang berfungsi untuk membersihkan udara. Sebelum itu, tentu kita lebih tahu bahawa banyak produk pembersih udara yang dijual di pasaran pada masa kini. Jadi di sini, pembelian produk pembersih udara yang berada di pasaran harganya sangat mahal sehingga mencecah ribuan ringgit. Namun begitu, kita dapat menjimatkan duit kita daripada membeli produk seperti tadilah iaitu produk pembersih udara dengan menggantikannya iaitu kita perlu menanam beberapa jenis pokok yang dapat membersihkan udara di sekeliling kita. Jadinya di sini Cikgu Afan sudah sediakan beberapa keping gambar yang menunjukkan beberapa jenis pokok yang dapat membersihkan udara. Antaranya di situ pokok pakis Boston yang berbentuk sangat cantik dan bagi cikgu nampak comel lah sebab pokoknya kecil sahaja saiznya dan boleh ditanam di pasu. Seterusnya, pokok lili Paris, spider plant ataupun salah satu namanya lah di sini. Ada orang panggil pokok lili Paris ataupun spider plant. Dan pokok ini pun sangatlah membantu untuk membersihkan udara di sekeliling. Seterusnya, pokok lidah jin ataupun ada setengah orang menggelarkan pokok ini sebagai pokok lidah mak mentua. Agak lawak sedikitlah di situ. Tapi samalah di situ fungsinya untuk membersihkan udara di sekeliling kita. Seterusnya pokok areca palm, kemudian pokok sirih gading, kemudian pokok dracaena dan pokok
bunga kekwa. Pokok bunga kekwa ini bagi cikgu sangatlah popular kerana bunganya itu dapat dijadikan sebagai minuman kerana dapat menjadikan air minuman lebih wangi apabila menggunakan bunga kekwa. Sebab di pasaran pun ada menjual air minuman yang dalam kotak kan, yang berperisa bunga kekwa. Diharapkan murid-murid dapatlah menanam pokok-pokok ini kerana ia memberikan banyak manfaat kepada manusia dan juga benda hidup seperti haiwan yang berada di sekeliling kita untuk mendapatkan udara yang lebih segar dan bersih. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, mari kita mengujarkan dialog mengenai pembersih udara semula jadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, kita akan mengujarkan dialog bagi watak Cikgu Mariam dan juga muridnya di situ. Mungkin muridnya di situ yang bernama Afifi dan juga Tinesh. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkannya dengan sebutan dan intonasi yang betul. Cikgu Mariam telah mengadakan sesi pembelajaran luar bilik darjah di Taman Lestari. Murid-murid, lihat dengan telitinya cara menanam pokok-pokok ini. Jadi, anak muridnya pun memberikan respons di situ. Baiklah, cikgu, kami akan melihat dengan telitinya cara cikgu menanam pokok-pokok ini. Kemudian, Cikgu Mariam pun menjelaskan tentang keistimewaan pokok-pokok yang ditanamnya itu kepada muridnya sewaktu beliau menanam pokok-pokok itu di Taman Lestari. Untuk makluman kamu, pokok lidah jin, pokok labah-labah dan pokok pakis Boston ini boleh membersihkan udara secara semula jadi. Misalnya, pokok lidah jin dan pokok labah-labah memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Pokok pakis Boston pula mampu membersihkan dan melembabkan udara. Baiklah murid-murid, sebentar tadi kita telah pun mengujarkan dialog bagi watak Cikgu Mariam dan juga murid-muridnya. Di sini dapatlah kita fahami bahawa terdapat banyak keistimewaan berdasarkan pokok-pokok yang ditanam oleh Cikgu Mariam. Antara pokok yang ditanamnya iaitu pokok lidah jin, pokok laba-laba dan pokok pakis Boston. Pokok-pokok ini mempunyai keistimewaannya iaitu kita lihatlah di situ pokok lidah jin dan pokok laba-laba ini mempunyai keistimewaannya ataupun keunikannya kerana memiliki daya serap yang sangat tinggi terhadap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Apakah itu gas-gas beracun murid-murid? Ya, contoh gas-gas beracun ini seperti asap yang dilepaskan oleh kenderaan, kan? Contoh lain tentunya asap rokok. Selain itu, pokok pakis Boston ini keistimewaannya untuk membersihkan dan juga melembabkan udara. Sungguh unik kerana pokok-pokok tersebut sebenarnya banyak memberikan manfaat ataupun kebaikan kepada manusia dan juga benda hidup yang berada di sekeliling kita. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya.
Seterusnya, mari kita mengujarkan maklumat mengenai pembersih udara semula jadi dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah murid-murid, sekarang murid-murid diminta untuk menjelaskan semula mengenai keistimewaan dan juga fungsi bagi ketiga-tiga pokok yang telah diterangkan oleh Cikgu Mariam sebentar tadi. Oleh itu, marilah kita bersama-sama untuk mengujarkan dialog bagi menjelaskan keistimewaan dan fungsi-fungsi bagi ketiga-tiga pokok tersebut. Oleh itu, marilah kita bersama-sama mengujarkannya. Dinesh, bagaimanakah pokok-pokok ini berfungsi kepada alam sekitar? Jadi, Dinesh pun menjelaskan mengenai fungsi pokok-pokok tersebut kepada alam sekitar. Antara fungsinya ialah pokok lidah jin dan pokok labah-labah untuk menyerap gas-gas beracun yang terbebas di udara. Selain itu, pokok pakis Boston berfungsi untuk membersihkan dan melembabkan udara. Di sini, Dinesh telah pun menjelaskan mengenai fungsi bagi ketiga-tiga pokok tersebut dengan disediakan di situ penggunaan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk. Di situlah bagi menjelaskan maklumat tersebut. Seterusnya, kita lihat pertanyaan yang kedua iaitu Afifi, apakah keistimewaan ketiga-tiga pokok ini? Jadi di sini kawan Afifi mahu mendapatkan maklumat mengenai keistimewaan ketiga-tiga pokok ini. Oleh itu Afifi perlu memberikan respons ataupun menjawab persoalan tersebut. Keistimewaan ketiga-tiga pokok ini adalah untuk membersihkan udara secara semula jadi. Jadi di sini Afifi telah pun menjelaskan mengenai keistimewaan ketiga-tiga pokok ini dengan menggunakan kata hubung pancangan keterangan iaitu untuk yang sudah Cikgu Afan warnakanlah dengan warna merah pada perkataan tersebut. Diharapkan murid-murid dapatlah memahami maklumat ini dengan sebaiknya. Kini tiba masanya, mari kita mencatat maklumat mengenai pembersih udara semula jadi ke dalam bentuk peta pokok. Sila rujuk slide aktiviti 2 tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya. Tuliskannya dalam buku pemahaman. Baiklah murid-murid, untuk tugasan aktiviti ketiga ini sangatlah mudah, iaitu murid perlu mencatat maklumat mengenai yang pertama, keistimewaan bagi ketiga-tiga pokok itu yang terdapat di bahagian atas itulah. Di bahagian atas pada bahagian peta pokok tersebut. Kemudian, murid perlu mencatat pula mengenai fungsi-fungsi bagi ketiga-tiga jenis pokok tersebut. Yang di bawahnya itulah. Sangat mudah kan murid-murid? Jadi murid perlu merujuk slide aktiviti kedua tadi untuk mendapatkan panduan jawapannya untuk dituliskannya ke dalam bentuk peta pokok tersebut. Mudah kan murid-murid? Diharapkan murid-murid dapatlah menyiapkan tugasan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Semoga kita bertemu lagi dalam pembelajaran dan pemudahcaraan pada hari yang lain. Sekian, terima kasih.